dengan satu perhubungan yang bertambah kuat dari hari ke hari, sehingga kita menjadi sebahagian daripada mereka secara lafaz dan makna, hakikat dan rupa. Katanya, kita juga hendaklah menjadikan Barat merasai bahawa kita melihat setiap perkara sama seperti Barat mahu. Kita menilai setiap perkara sama seperti yang Barat nilai, dan kita menghukum setiap perkara sama seperti mana yang Barat menghukumnya. Golongan yang kedua, mereka ini termasuk dengan itu, saya nak Ahmad Babi umpamanya, mereka menyeru agar ditumbangkan sistem kerajaan Turki. Ini dah lama lah, masa sebenarnya aliran ini wujud sudah berpuluh-puluh tahun di kalangan Islam. Golongan yang kedua, mereka tidak menyatakan mereka menolak agama, tapi apa yang mereka cuba lakukan, mereka tafsirkan Islam bagi sesuai dengan kehidupan Barat. Apa saja nas Al-Quran Sunnah yang menyanggahi Barat akan cuba mereka takwil sedaya upaya agar disesuaikan dengan cara hidup Barat. Bagi mereka seolah-olah kehidupan Barat adalah asas dan nas-nas mesti disesuaikan. Bagi mereka sedangkan dalam manhaj metodologi Islam, nas-nas Al-Quran adalah asas dan kehidupan mesti disesuaikan dengannya, bukan sebaliknya. Ini seperti yang disebut oleh Al-Qaradawi dalam Al-Marji'iyatul Ulya fil Islam. Mereka menuntut agar Islam berubah, tetapi tidak meminta agar perubahan diislamkan. Umpamanya mereka menyerang hijab wanita atau arahan wanita menutup aurat. Ini kerana bercanggah dengan gaya hidup Barat. Bila dia nak serang, dia akan kemukakan dalil-dalil yang menunjukkan Islam kata tutup wanita bertudung ni tak wajib, dan itu yang ditulis dalam kepada kita ini. Kerana atas alasan sebenarnya bukan kerana dalil, tapi disebabkan kerana itu bertentangan dengan norma-norma Barat. Namun saya katakan, sekiranya wanita Barat memakai purdah, percayalah mereka sungguh-sungguh mempertahankan dalil wajib memakai purdah. Kalau wanita Barat bertudung, nescaya bersungguh-sungguh mereka kumpulkan dalil wajib bertudung kepala. Oleh kerana mereka melihat Barat tidak menutup aurat seperti wanita Islam, maka segala nas agama cuba ditafsirkan agar bersesuaian dengan keadaan tersebut. Lihatlah apa yang disebut oleh Iman Abdul Hamid An-Najjar adapun mengenai hijab dan percampuran antara wanita dan lelaki dalam kehidupan harian. Ini adalah perkara yang boleh ditentukan oleh sebuah masyarakat berdasarkan keadaannya. Bagi setiap masyarakat ada pakaian dan cara-cara yang memudahkan individu. Apa yang disebut dalam Al-Quran mengenai hijab adalah khusus untuk isteri-isteri Rasulullah. Hukum hakam ini bukan semestinya berkaitan dengan seluruh wanita. Ini takwilan mereka. Golongan ini kita namakan dengan aliran Islam Amerika ataupun Islam liberal. Mereka tidak menyatakan yang mereka ingin tinggalkan agama, tetapi mereka tafsirkan agama seiras pandangan-pandangan umum yang diterima oleh Barat. Sedangkan disiplin asas dalam pengkajian nas teks, hendaklah nas-nas yang menentukan sesuatu keputusan, bukan keputusan yang menentukan tafsiran nas. Kata Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, sesungguhnya sebagian manusia telah tersalah dalam hubungan mereka dengan Al-Quran. Di kalangan mereka ada yang membawa bersamanya, yakni bila nak masuk nak tafsir Al-Quran, himpunan ilmu pengetahuan, sakafah, akhlak, adat istiadat dan sikap yang bertentangan dengan arahan Al-Quran. Maka cahaya Al-Quran terhalang daripadanya. Bila dia nak tafsir, nak tengok Quran, dia set dah minda dia, aku mau jadi macam ni. Bukan dia masuk dalam Al-Quran, dia nak cari kebenaran itu sebenarnya daripada Al-Quran. Apa keputusan? Dia masuk dalam alam Al-Quran, telah buat keputusan sebelum mengkaji Quran. Sedangkan apa yang dituntut dalam pengkajian dalam Islam, jangan buat keputusan dulu, kaji dulu, baru keluarkan keputusan. Jadi inilah yang disebut oleh Salah Abdul Fattah Khalidi. Ada pula yang memasuki alam Quran dengan suatu pemikiran sebelumnya yang mengganggu fikirannya ketika ia melihat Quran, maka terhalanglah pandangannya, lantas ia jatuh dalam kekaburan dan kekeliruan. Ada yang mengambil Al-Quran dengan niat serta latar belakang tertentu, juga tujuan yang hendak diperolehi, maka dia menyelewengkan jalannya, sehingga memutar belitkan, memaksa dalil-dalil dan nas dan memayah-mayahkan ulasan untuk dijadikan ulasan bagi dirinya. Dia pusing nas untuk dijadikan alasan bagi dirinya. Golongan yang ketiga kita tengok ialah golongan yang menolak
saja daripada barat. Bagi mereka di barat, apa yang datang daripada barat itu keburukan. Di Malaysia umpamanya pernah ada golongan yang menentang pakaian necktie, makan bergarpu sudu, bersudu garpu dan seumpamanya, kerana ia berasal daripada barat. Bahkan di setengah pusat pengajian agama sehingga hari ini menganggap mata pelajaran sains, matematik, geografi dan seumpamanya sebagai pelajaran sekular dan keduniaan. Lalu mereka tidak mementingkannya, bahkan ada yang memandang jelek terhadapnya. Sikap terlalu memusuhi barat telah menyebabkan mereka lupa bahawa mata pelajaran tersebut berkhidmat untuk umat Islam. Bahkan kebanyakan asalnya diletakkan oleh umat Islam pada zaman kegemilangan tamadun mereka. Bahkan sikap mereka mengasingkan perkara-perkara tersebut dari agama itulah yang berbau sekular. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat ialah golongan yang menapis apa yang ada di barat. Apa yang baik dan bersesuaian dengan Islam diambil. Apa yang bertentangan dengan Islam, perkara ini ditolak, ditimbang. Bukan semua daripada barat itu negatif dan bukan semua daripada barat itu positif. Inilah sikap yang kita ajar umat Islam, supaya mereka melihat dengan barat itu dengan timbangan Islam. Islam bukan menolak semua daripada barat, tapi ia menapis dengan tapisan Islam untuk menentukan apa yang dibawa oleh barat itu baik ataupun tidak. Pada muka surat 23, seperti yang saya sebut daripada sebelum ini, dunia Islam ketinggalan zaman. Hasil dari hilangnya akidah yang menjadi teras tamadun Islam, hilanglah tamadun. Bahkan sebahagian masyarakat Islam hidup dalam kesyirikan khurafat yang tebal. Lihat saja yang apa yang wujud di Indonesia, Mesir dan Morocco. Malaysia tak sebut. Mereka bukan saja ketinggalan zaman, mereka juga ketinggalan Islam yang pelik. Bahkan adat istiadat dan pegangan bangsa yang menyanggahi syarak menggantikan tempat agama. Wanita Islam di Pakistan umpamanya begitu ditindas di sudut hak sebagai wanita, bahkan sebagai insan. Anak perempuan bagaikan hak dagangan bapaknya yang mempunyai kuasa yang mutlak mengawinkan dia kepada siapa yang dikehendaki tanpa diizinkan sebarang bantahan dan empunya tubuh. Isteri pula bagaikan hamba abdi, suami yang diberi hamba abdi suami yang diberikan kuasa oleh budaya setempat dan memukul dan menyiksa. Wajah-wajah buruk bangsa yang menganut Islam ini telah benar-benar menconteng keindahan Islam di mata dunia. Setelah menggambarkan keagungan generasi Islam yang lampau, Ali Tontowi berkata, majoriti umat Islam hari ini disebabkan kecuaian mereka dengan kewajipan-kewajipan agama, maka mereka berada di belakang umat-umat yang lain. Mereka menjadi hujah untuk musuh Islam menghina Islam. Sehingga Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh menyebut perkataan yang hebat. Ini kata Ali Tontowi. Walaupun Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh ada pandangan dia yang mesti dibincangkan balik. Islam itu terlindung oleh penganutnya. Secara umumnya kita sebut kemunduran ini berpunca daripada beberapa faktor. Ini saya disebut perkara ni sebelum nak pergi ke liberal, supaya kita semua dapat melihat bagaimana ia berkembang. Apa sebab dunia Islam mundur yang akhirnya menggerakkan liberal? Sebabnya yang pertama ialah kerana kelemahan akidah, hilangnya kepahaman yang betul terhadap syahadatain. Islam tidak dipahami bermula dari persoalan akidah, padahal itu adalah teras dan asas. Maka syirik serta khurafat berleluasa dalam dunia Islam. Syirik, tahyul dan khurafat telah menghilangkan Islam pelin yang merupakan teras kepada ketamadunan. Bermula daripada tangkal, mentera syirik sehingga kepada meyakini sistem yang lain setanding dengan sistem Islam. Muhammad Qutub menyebut, wa min at-takhalluf al-aqidi nasha'at kullu alwan at-takhalluf allati asabat al-alam al-islami, at-takhalluf al-ilmi wal-hadari wa-iqtisadi wa-harbi wa-fikri wa-thaqafi. Bermula dari kemunduran akidah, timbullah segala macam kemunduran yang menimpa dunia Islam. Kemunduran ilmu, ketamadunan, ekonomi, peperangan, pemikiran dan kebudayaan. Ramai Muslim yang akidah mereka tersimpang daripada daerah kemurnian menuju kesesatan, bahkan mungkin ke arah kemurtadan. Di setengah negeri pengajaran tentang perkara-perkara membatalkan wuduk, solat, puasa dan beberapa tajuk fiqh yang lain lebih diutamakan dibandingkan dengan pengajaran mengenai perkara-perkara yang membatalkan akidah.
Sehingga kita lihat ada ramai orang Islam tahu apa yang membatalkan sembahyang, membatalkan puasa, tak tahu apa yang membatalkan dua kalimah syahadah. Akidah tidak ditekankan. Hasilnya ramai Muslim yang mengetahui jika dibincang pun akidah, mereka dipengaruhi pula oleh falsafah Greek lama yang kadang-kala dibincangkan tidak membawa sebarang kekuatan akidah, bahkan kepada kepenatan akal, kecelaruan saja. Ini seperti Allah ada lawannya tiada, dengar lawannya peka, dan seterusnya. Kemudian dimasukkan unsur falsafah, berjisim, berjirim dan banyak lagi, sehingga anak murid menjadi pening bila mereka bertanya. Tok Guru menyatakan barang siapa banyak bertanya, lemahlah imannya. Sedangkan akidah yang diajar oleh Nabi adalah mudah, bersih, dipahami oleh semua pihak, bermula daripada orang yang pandai sehingga kepada badui di padang pasir. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut,